Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini bab akhir dalam bab zina. Kita berhenti dulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazunna furujahunna illa ma wa qul lil mu'minat wa qul lil mu'minin, katakanlah pada orang-orang mukmin lelaki supaya apa? Menundukkan penglihatan. Orang lelaki jaga pandangan. Ya, orang lelaki kena jaga pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Itulah lebih suci bagi mereka dan Allah Maha mengetahui sedalam-dalamnya apa yang mereka buat. Wa qul lil mu'minat, dan katakanlah kepada kaum mukminat, kaum orang perempuan, orang Islam perempuan, supaya menundukkan penglihatan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Kita berhenti kat situ. 2 minggu lepas kan? Minggu lepas tak ada. Minggu lepas kebetulan ada majlis pelajar SPM. Dalam kedua ayat ini jelas Allah menyuruh kita menundukkan pandangan mata serta menjaga kemaluan dari segala yang haram, untuk menjaga kehormatan sesama muslim, mukmin dan menghindari percampuran bebas. Dan Allah telah mengharamkan zina, ya, dalam Taurat, dalam Injil, dalam Zabur, dalam Al-Quran. Semua kitab-kitab sam'iyat yang Allah turunkan pada manusia ni, Taurat, Injil, Zabur, Quran, Allah telah mengharamkan amalan zina. Maknanya zina ni satu amalan yang jijik, yang hina. Bukan sahaja dalam Al-Quran Allah haramkan, wala taqrabu zina, jangan hampiri zina. Nah, tetapi dalam kitab-kitab dahulu, Taurat, Injil, Zabur, kita beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Nah, Allah dah tetapkan awal lagi telah diharamkan. Ja'far bin Abu Talib radhiyallahu anhu, dia kata apa dia? Sebelum masuk Islam, dia tidak suka tentang zina. Kita tahu bahawa amalan umat Islam, amalan manusia sebelum kedatangan Nabi, sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi, dikenali sebagai masyarakat jahiliyah, zina berleluasa. Nah, hubungan laki dengan perempuan ni bebas. Masyarakat jahiliyah. Tetapi Abu Ja'far bin Abi Talib kata apa dia? Sebelum masuk Islam dia tak suka berzina. Saya tidak suka kalau orang melanggar kehormatanku, maka demikian pula aku tidak akan melanggar atau merosakkan kehormatan orang lain. Kata Ja'far bin Abi Talib, dia masuk Islam. Sebelum masuk Islam dia kata, aku tak suka orang mengganggu kehormatanku, dan begitu juga aku tidak akan mengganggu kehormatan orang lain. Mudah ya prinsip dia. Kalau kita tak suka orang buat kat kita, kita jangan buat kat orang. Seorang sahabat berkata, awaslah kamu dari zina, kerana zina mengandungi 6 macam. 3 di dunia dan 3 di akhirat. Awas, bahaya ni. Zina ni ada 6 perkara yang menyebabkan zina. Adapun yang di dunia, maka kekurangan rezeki. Orang yang melakukan zina di dunia ini, dia tidak akan jadi tenang hidupnya. Kekurangan rezeki bagi dia. Rezeki ni bukan sahaja rezeki duit, ya. Rezeki kesihatan pun rezeki, rezeki ketenangan pun rezeki. Kita Allah Subhanahu Wa Taala nak kata kaya tidak, nak kata miskin tidak, sedang-sedang. Tetapi Allah beri rezeki. Tidur kita berdengkur, tuan-tuan. Crow. Dah start dah, Umar kata kan. Dah start dah. Macam mana start engine boat? Tang. Bangun pagi esok, tak boleh tidur lah, dengkur kuat. Tak pernah dengar pun, kita kata Umar. Kalau pergi jumpa kawan-kawan, siapa tidur awal? Siapa tidur awal dia selamat. Dengkur kita rezeki lah tu. Datang ke masjid rezeki. Datang ke masjid rezeki, buat ibadah rezeki, semua rezeki. Terhapus yang kedua, yakni terhapus berkat dari rezeki. Tak ada berkat walaupun dia kaya raya. Tak ada penzina, VIP tadi. Kaya raya dia, hidup mewah, tapi tidak ada keberkatan dalam rezeki yang dia dapat. Tak ada. Allah tarik berkat. Apa dia berkat? Ziyadatul khair, selalu kita sebut.
Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkatilah aku pada bulan Rajab. Apa dia? Nak berkat apa dia? Ya Allah, berilah kebaikan pada aku bulan Rajab ni. Aku sentiasa baik. Ziyadatul khair, bertambah kebaikan, bertambah baik, bertambah baik. Nah, biar Allah beri. Itu tanda kita berkat. Berkat ni bukan tanda hidup anak ramai. Kita silap pergi tengok anak ustaz berapa? Anak 8, semua sekolah tahun ni. Sekolah ustaz, berkat hidup ustaz. Belum tentu. Belum tentu. Anak asli lagi ramai tuan-tuan. Berbaris kecil-kecil. Berkat ke dia? Orang Islam, orang kafir. Tak. Kalau kita kata anak ramai berkat, orang tak ada anak tak berkat? Tak. Barakah ini adalah ziyadatul khair, bertambah kebaikan setiap hari. Tahun ini dengan tahun lepas beza. Rejab tahun ini dengan Rejab tahun lepas kita kena beza. Nah, Ramadan lepas dengan Ramadan tahun ini kita kena ada beza untuk dapat keberkatan. Kalau Ramadan tahun lepas dengan Ramadan tahun ni, dengan Ramadan 20 tahun dulu sama, usaha lagi untuk mendapat keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau puasa hanya tahan makan dan minum, mana tahap level kita sama saja. Daripada dulu sampai sekarang, kita nak level kita berbeza. Dulu puasa kita memanglah menahan diri daripada makan dan minum dan perkara yang membatalkan puasa. Tahun ni puasa kita akan datang, kita nak tambah lagi, menahan diri daripada makan dan minum dan perkara yang membatalkan puasa. Dan kita nak lagi apa dia? Jangan ada benda yang boleh mengurangkan pahala puasa kita. Kita cuba. Bagi orang zina, tak ada berkat dia dalam rezeki, tak ada. Jauh dari kebaikan dan dibenci orang. Jauh dia daripada kebaikan untuk mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala, dia jauh. Ya, dan dibenci orang. Adapun yang di akhirat maka mendapat murka Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang zina wal iazubillah, di akhirat dia akan dapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan berat hisabnya dan masuk neraka, iaitu api neraka yang besar, yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya apimu ini 1/70 bahagian dari api neraka Jahannam. 70 bahagian, 70 kali ganda api dunia ni dengan api akhirat. Allahu akbar. Nak ambil lighter, cuba letak celentik tangan kalau boleh. Dah menggigil kita. Tak payahlah lighter betul rokok tu, serap suria, bang, ini tangan. Nah, Nabi SAW berkata, Jibril AS, Nabi bertemu dengan Jibril. Dia kata apa dia? Sebutlah kepadaku sifat neraka. Hei Jibril, kau cerita ke aku sifat neraka? Allahu akbar. Jawab Jibril, ya Muhammad, api neraka itu hitam, gelap. Dan kita sebut dengan lepas, api neraka ni kata Jibril hitam. Nah, api kita nampak merah macam tu je. Yang paling best, yang paling power sikit nampak api gas welding tu kan, warna biru tu kan. Kita kata, dahsyatnya api dia. Api neraka Allah Subhanahu wa taala hitam gelap. Ceritakan dalam hadis lain apa dia? 1000 tahun Allah bakar umbun api, hidupkan umbun api. Api dia jadi merah, lepas tu putih, lepas tu hitam, kurang macam setengah. Ada lah ni saya ingat, ada. 1000 tahun merah, bakar lagi, letak lagi umbun api, nyala lagi, putih jadi api tu. Bakar lagi 1000 tahun, baru jadi hitam. Hitam macam kita keluar tengah malam yang tidak ada bintang, tak ada bulan, gelap gelita. Allahu akbar. Kata Jibril, api neraka itu hitam gelap. Ada andaikan sebesar lubang jarum jatuh ke bumi, nescaya terbakar semua permukaan bumi. Allahu akbar. Kalaulah sebesar lubang jarum tu jatuh ke bumi, bukan jarum, lubang jarum. Kata Jibril alaihissalam, kalau sebesar lubang jarum tak jatuh ke dunia, maka terbakarlah semua di permukaan bumi. Allahu akbar. Terbakar permukaan bumi. Bumi yang kita nampak cantik terbakar semua tuan-tuan. Ya? Dan andaikan baju ahli neraka itu digantung antara langit dan bumi, nescaya mati semua penduduk bumi kerana sangat bau busuknya. Baju tak digantung di antara langit dan bumi. Mana langit ni tuan-tuan? Langit ni kat mana? Tak.
Kita nak jaga langit, pening kepala ni. Kita tengok atas tu, yang tu langit lah, mudah bahasa kita kan. Kata dia tanya seorang Tuku Nazif, orang tanya dia, Tuku mana langit? Dia kata bermula daripada ujung rumput tadi sampai ke atas tu langit. Sebab apa? Kita tak tahu. Makhluk Allah SWT ni masih Allah. Besar tuan-tuan. Malam tadi saya ada live dengan majlis Jawab Mufti. Kita tak malam ada kuliah dengan Jawab Mufti, dengan untuk falak. Malam tadi kita teropong bulan. Di bulan, malam tadi ada bulan kan, bulan separuh tu. Kita guna teleskop ni malam tadi ni, daripada pukul 9 sampai pukul 10.30 program tu. Setiap malam ni pun ada juga. Malam ni orang lain pula, dia gilir-gilir. Kuliah mingguan. Kuliah ni dia akan buat pukul 9 sampai pukul 10.30 Jabatan Mufti. Semua unit falak. Malam tadi kita teropong bulan. Saya dengar lah soalan. Bulan ni rupanya, di bulan tadi nampak cantik macam tu. Bulan tadi rupanya ada gunung, ganang, ada kawah, ada lubang. Bila kita zoom masuk ke dalam dia, tak cantik bulan ni. Saya pun tanya soalan. Rupanya kalau kita kata cantik bab bulan ni tak betul lah kan. Dia pun tahu ya. Bulan ni ada satu kawah bulan, luas dia 25,000 km. Lubang ni kawah lubang, satu teluk, satu kawah, satu tasik di bukan tasik lah, air, bukan ada air. Berlubang. Maknanya berlekuk-lekuk bulan. Luas dia 25,000 km satu. Allah, nampak dahsyat ni. Itu baru satu bulan, satu planet lain lagi. Maknanya apa dia? Gantung di antara tu, jauh tu. Di antara bumi dengan langit, tengah-tengah tu, kalau letak baju yang dipakai oleh ahli neraka, habis. Dia kata apa dia? Nescaya pun, maka mati semua penduduk bumi kerana sangat basi baunya. Bau benda basi. Sampai mati. Dan andaikan setetes zakum, ditaruh di bumi, nescaya akan merosaklah makanan. Ya. Dan andaikan setetes zakum ditaruh di bumi, nescaya akan merosakkan makanan penduduk bumi semuanya. Kalau zakum letak di bumi, setitik sikit makanan orang-orang ahli neraka ni zakum. Ada 7 tadi saya tengok. Cuba tengok ada 7 makanan orang ahli neraka yang disebut dalam Quran. Ya, makan minum. Orang neraka ni dia sentiasa lapar. Ya, sentiasa lapar dan dahaga. Ahli neraka. Ya, maknanya dia nak makan, tetapi bila Allah beri makan zakum tadi, yang pertama zakum. Ya, zakum ni pokok yang tumbuh daripada dasar neraka. Tumbuh dan dia berduri. Nak makan dan dia kena makan. Lapar nak makan. Pada waktu itu lekat semua sekali. Ya, buah dia umpama kepala syaitan, kata Nabi. Tadi kita sempat tengok je. Ya, yang kedua dori. Yang mempunyai duri yang keras, makanan ahli neraka. Waliyazbillah. Dan andaikan dia kata andaikan seperti zakum duduk tadi, kalau baju besi dan basilah makanan seluruh dunia ni. Dan andaikan satu malaikat dari yang 9 belah itu turun ke bumi, nescaya akan mati semua penduduk bumi kerana dahsyatnya bentuk malaikat Allah. Malaikat yang jaga neraka ni bukan handsome tuan-tuan. Yang kitab sebut biru gelap, muka dia bengis, tak pernah senyum. Ya, malaikat yang Allah cinta neraka ni malaikat yang dahsyat, yang ngeri. Ya, bukan malaikat yang baik-baik yang kita nampak cantik macam bidadari, tak boleh dah jaga neraka. Yang tu yang baik-baik dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan andaikan satu pergelangan dari rantai yang di dalam Al-Quran itu jatuh ke bumi, nescaya akan menembusi ke dalam 7 petala bumi dan tidak dapat tinggal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Jibril, hasbi ya Jibril, cukup. Bila Jibril cerita satu tentang neraka, sampai Nabi berhenti, stop, cukup. Cukup hai Jibril. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Allahu akbar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis dengar dahsyatnya neraka Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat Jibril alaihissalam
menangis. Ya, malaikat Jibril alaihissalam lalu menangis dan Nabi dan malaikat Jibril, maka dua-dua tadi menangis. Nabi berkata kepada Jibril, "Ya Jibril, engkau menangis padahal sedemikian kedudukanmu si Allah Subhanahu wa taala." Jibril, pasal apa engkau menangis? Engkau ni orang ketua segala malaikat, duduk dengan Allah, bersisi Nabi si Allah Subhanahu wa taala. Kata Jibril, "Ya Muhammad, apakah yang dapat menjamin keamananku meskipun aku sedemikian dekat pada Allah?" Siapa dapat jamin aku? Jibril pun takut tentang neraka Allah Subhanahu wa taala. Siapa jamin aku walaupun aku dekat dengan Allah, kata dia. Bila Allah akan merubahnya, kalau Allah nak ubah aku, Allahu akbar, aku kan ke neraka, begitulah. Aku sedemikian dekat dengan Allah bila Allah akan merubahnya. Atau diuji sebagaimana Harut dan Marut dan iblis yang terkutuk itu. Demikianlah keadaan Jibril dengan kedudukannya di sisi Tuhan. Ia menangis kerana takut pada Allah, maka bagaimana tidak akan menangis orang yang buat maksiat. Tuhan kita kata, kita orang buat maksiat ni tak nangis ke takut pada neraka Allah? Jibril pun takut pada neraka Allah. Kata Jibril, aku menangis walaupun aku dekat dengan Allah, aku bimbang macam Harut dan Marut. Kisah Harut dan Marut panjang tuan-tuan, tapi wallahu taala alam Harut dan Marut. Ya, ada kisah Israiliyat masuk dalam tu. Ada orang kata pula malaikat Harut dan Marut ni mengajar sihir. Macam mana malaikat nak mengajar sihir? Ada kata malaikat ni dia jumpa dengan Allah, Allah beri dia jadi macam ada nafsu. Kita ni sikit tuan-tuan. Malaikat ada, kita takwa, sentiasa bertakwa. Binatang duduk bawah, ada akal, tidak bertakwa. Manusia ada dua, ada takwa, binatang ada nafsu, malaikat ada takwa. Manusia ada nafsu dan ada takwa. Tiga, kita duduk tengah-tengah antara malaikat. Kalau manusia itu jahat, dia jahat daripada binatang, dia lebih jahat daripada binatang. Kalau manusia ni baik, dia lebih baik daripada malaikat. Sebab malaikat tak ada nafsu. Ada kata Harut dan Marut ni Allah beri nafsu pada dia. Wal iyaz billah min zalik. Ya. Wallahu taala alam, kita tak tahu. Cuma kita bimbang adanya cerita Israiliyat. Israel ni, Bani Israel bawa cerita yang melampau-lampau dalam pengkisahan. Ada dalam kitab-kitab dulu kan cerita Israiliyat. Kita tak tahu. Cuma yang saya pegang, malaikat tidak buat salah. Sebab apa? Dia tak ada nafsu. Bukan malaikat yang mengajar sihir, syaitan yang mengajar sihir. Wallahu taala alam. Kita balik serah pada orang alim lah urusnya. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, malam ni kita bermuhasabah bahawa Jibril alaihissalam pun takut akan neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita orang awam, orang yang biasa-biasa ni, kita lebih-lebih takut. Ya, untuk ambil semangat di bulan Rejab supaya kita azam untuk tambah ibadah kita harian kita, tambah amalan harian kita. Wallahu taala alam. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.